Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kurnia dan izinnya kepada kita untuk bersama-sama pada malam ini meneruskan perbincangan dalam tafsir Juz' Amma, dan kita pada ayat yang terakhir daripada surah At-Takwir, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahawa in huwa illa dhikru lil alamin. Setelah Allah kata Al-Quran ni wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, kemudian Tuhan kata fa aina tadhhabun, kemana lagi kamu hendak pergi, nak lari daripada bukti-bukti yang jelas dan nyata ini? Tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi ruang untuk mendustakan kebenaran Al-Quran setelah jelas dari sumbernya, ianya adalah sumber yang benar. Dari segi matannya, teksnya juga tidak ada ruang untuk diragui, ianya adalah benar, datang daripada Allah Azza fi'ulah. Kemudian Allah menyatakan in huwa illa dhikrul lil alamin. Ini menjelaskan peranan Al-Quran, ataupun kita kata wazifah ataupun maqsid, tujuan terbesar Al-Quran ialah dhikrul lil alamin. Kata Ibn Uthaymin, malam ni kita nak baca sikit daripada tafsir beliau pasal pada hujung ayat ini ada persoalan yang agak besar, itulah masalah masyiah. Kata beliau in huna bimakna ma. In di sini dengan makna ma. Jadi ma huwa illa dhikrul lil alamin. Berdasarkan kaedah, apabila datang illa selepas in, maka in di sini bermakna ma, yakni nafiyah. Ma nafiyah, ma yang menafikan. Maka maksud di sini in huwa illa dhikrul lil alamin. Tidak lain tidak bukan Al-Quran ini hanyalah semata-mata sebagai peringatan bagi alam. Bagi alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak kali menyifatkan Al-Quran sebagai zikr. Allah sebut inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr, dan begitu banyak disebutkan. Kerana Al-Quran dan Rasul sallallahu alaihi wasallam datang sebagai zikra, sebagai memberi peringatan. Memberi ingat apa? Memberi ingat manusia supaya merenung bukti-bukti yang memang sudah sedia ada pada diri mereka dan sekitarnya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami pada diri mereka dan pada ufuk di luar diri mereka, sehingga jelas kepada mereka bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar rasul daripada kami. Hakikatnya bukti-bukti kebenaran Allah Tabaraka wa Ta'ala bukanlah asing daripada kita. Diri kita sendiri adalah bukti kebenaran Tuhan. Sebab itu ulama tasawuf dia kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri, kenal Tuhan. Kalau dia memerhatikan dirinya dari hujung rambut ke hujung kuku kaki, luar dan dalam, dia akan dapati penuh dengan ciri-ciri hamba, ciri-ciri makhluk. Dan makhluk tidak boleh wujud dengan sendirinya, kan? Sebab itu Allah Ta'ala kata am khuliqu min syai' am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Adakah mereka dicipta daripada tiada sesuatu apa-apa, atau mereka mencipta diri mereka sendiri? Dua perkara yang mustahil, hanya satu sahaja yang logik. Dicipta oleh pencipta. Dan lebih hebat daripada itu,
alam ini jadi berubah daripada benda yang tiada kaitan langsung dengan kejadian sesuatu itu. Contoh, macam mana? Manusia Tuhan cipta daripada air mani, daripada benih lelaki dan perempuan. Kalau kita perhati benih lelaki dan perempuan ini, tidak ada langsung ciri-ciri manusia pada dia. Kan? Dan tak tergambar makhluk yang sehina ini, sekerdil itu, sehalus itu, akan bertukar menjadi satu makhluk yang sangat mengagumkan. Boleh melihat, berkata-kata, berfikir, buat itu, buat ini, berjalan dengan megah di atas muka bumi ini. Sedangkan dia dulu tak ada apa. Kan? Begitulah kuasa Tuhan Azza wa Jalla. Maka Al-Quran datang memberi peringatan. Yang mana kebenaran itu bukanlah asing daripada kita. Maka Allah Ta'ala kata, in huwa illa zikrul lil alamin. Quran ini nak beri ingat kepada kamu, membimbing kamu kepada kewarasan asal kamu, kepada fitrah yang Allah Ta'ala ciptakan manusia di atasnya. Kerana manusia pada hakikatnya telah lari daripada fitrah apabila mereka mempersekutukan Allah Azza fi'ulah, apabila mereka mengingkari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bercanggah dengan fitrah. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa wa yuladu 'ala al-fitrah. Tiada kanak-kanak bayi yang dilahirkan melainkan dia dilahirkan di atas ciptaan asal Tuhan. Apa ciptaan asal Tuhan? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka hanya beribadat kepadaku sahaja. Kan? Itu fitrah. Fa'aqib wajhaka lid-din fitratallahi hanifah. Fa'aqim wajhaka lid-din, tegakkan dirimu menghadap kepada agama Allah. Jadi fitrah Allah Subhanahu wa taala, ciptaan asal Allah Taala. Tujuan Allah Taala cipta kita ni liya'budun, untuk kita menyembah Allah Taala semata-mata. Maka Al-Quran memperingatkan manusia akan fitrah ini. Memperingatkan manusia akan fitrah ini. Sebab itu sebahagian ulama kata prinsip agama ini dibina di atas epistemologi yang dibina atas prinsip tazkir. Memberi ingat, tazkirah. Memberi peringatan. Memberi peringatan di sini bukan bermakna kita pernah ingat, pernah tahu kemudian kita lupa. Tidak semesti. Tetapi makna tazkir di sini ialah benda yang tak perlu kepada banyak cakap. Nabi SAW datang hanya perlu bagi clue-clue yang simple sahaja. Tidak perlu bincang panjang-panjang untuk tahu Allah Ta'ala itu adalah ilah al-ilahul haq. Dan dia adalah al-ilahul wahid. Dia adalah al-ahadus samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad. Ini tidak berhajat kepada debat yang panjang. Kan? Hanya perlu kepada tanbih. Perlu kepada sedikit isyarat untuk manusia mencapai kebenaran tersebut. Kerana kebenaran itu hakikatnya terang benderang. Seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Aku tinggalkan kamu di atas jalan yang terang benderang. Malamnya cerah macam siangnya. Tidak ada yang menyimpang daripada jalan ini melainkan dia pasti orang yang musnah. Tidak ada keraguan. Manusia yang sesat itu seumpama dia pejamkan mata atau terlindung daripada mentari. Sedangkan mentari sedang menyinar dengan begitu terang. Apa yang kita kena buat dekat dia? Hanyalah suruh dia kalih mai ke arah cahaya. Ataupun celikkan mata dia. Ataupun buka apa saja yang menutup pintu hatinya. Sebab itu Tuhan namakan orang yang tidak beriman sebagai kafir. Dan dinamakan lawan iman sebagai kufrun. Yang bermakna sitrun. Dan kafir ialah
as-satir, yang menutup. Kan? Kufur maknanya apa? Tutup. Tutup. Kan? Sebab itu dalam ayat surah Al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu. Kemudian Allah Ta'ala kata yu'jibul kuffar. Apa nama kufar di sini adalah petani yang menutup biji benih dalam tanah. Kan? Menutup biji benih dalam tanah. Jadi kufur tutup. Dia tutup pintu hati dia daripada melihat. Hati dia tak boleh nak pantulkan cahaya hidayah. Sedangkan hidayah itu Allah Ta'ala kata mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Itulah ibarat kalbu manusia. Dan kita dah ambil tafsirnya. Nurun ala nur ialah cahaya fitrah sebelum yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Hampir sahaja minyak itu bercahaya sebelum disentuh oleh api. Maknanya fitrah itu sudah ada. Makna zaituha di sini ialah fitrah. Kan? Hampir sahaja fitrah manusia itu sudah pun menyinari jiwanya untuk nampak kebenaran sebelum datang cahaya wahyu. Tetapi kok mana pun dia masih perlu kepada wahyu. Masih perlu kepada wahyu untuk melihat kebenaran itu sejelas-jelasnya. Jadi Al-Quran adalah zikrul lil alamin. Jadi Tuhan kata dia adalah peringatan kepada al-alamin, kepada seluruh alam. Iaitulah orang yang diutuskan kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan jin dan manusia. Kalangan jin dan manusia, seperti mana firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai tanda rahmat kami, tanda belas kasihan kami kepada manusia dan jin, supaya mereka dapat melihat kebenaran dan kembali kepada fitrah asal. Ya. Setengah orang dia silap faham ayat ni. Kan dia kata jadi agama Nabi ni agama lembut-lembut, baik-baik je. Kan macam darai. Tahu darai? Pondan. Jadi dia ingat agama ni macam darai. Kan? Jadi agama bukan darai. Kan? Agama ni tegas. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kan? Tu pelik orang kan. Macam kita dekat Malaysia lah ni kan. Dia kata kita ni negara yang madani. Kita kena menghormati antara orang Islam, bukan Islam. Kita kena lunak, kita kena baik. Baguslah. Betul lah Islam mengajak bersikap adil kepada semua. Kan? Dan diberikan hak kepada setiap yang mempunyai hak. Kita melihat orang kafir sebagai manusia. Kita tidak seperti orang Yahudi yang melihat orang kafir bukan manusia. Orang Yahudi, manusia itu Yahudi saja. Lain daripada Yahudi, semua binatang yang dicipta dalam bentuk manusia untuk khidmat Yahudi. Kan? Dia nak bunuh, dia boleh bunuh. Dia nak hidup, bagi hidup. Kan? Tak juga. Kita tak menghilangkan karamah insaniyah, kemuliaan manusia yang Tuhan telah beri. Jadi kita beri hak jiran kepada jiran. Tak kira dia bangsa apa, agama apa. Anak kena berbakti kepada ibu bapa sebagai ibu bapa. Tak kira mak pak dia Islam atau kafir. Kan? Itu dari sudut itu betul. Pemerintah kena adil kepada rakyatnya. Tak kira rakyat dia apa agama pun. Kan? Dah nama rakyat dia kena adil lah. Kan? Tapi ada sikit juga pelik. Tapi bila mai sama-sama Islam, dia jadi lain. Kan? Ini adalah agak pelik. Kan? Bila datang tentang Islam sama Islam, kita jadi begitu bersifat kepuakan dan kesekterian. Menangkan aliran-aliran.
Sedangkan ini terpakai kepada semua. Siapa pun buat jenayah, kita hukum, betul. Kerana jenayahnya. Kerana melanggar undang-undang dan hukum syarak itu sendiri. Tetapi bukan bermakna kita boleh zalim orang semata-mata kerana dia bukan daripada aliran kita. Kan? Itu tak betul. Kita tengok negara Arab Saudi sebagai misalnya. Antara negara yang sering begitu dilihat anti dengan Syiah ialah Saudi lah kan. Dan memang sentiasa 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan. Sentiasa akan ada penerangan tentang bahaya Syiah di Saudi ni. Kan? Tak pernah lagi lah. Kan? Tidak diperingatkan. Tak mana-mana pun akan diberi pamphlet free ke, buku percuma ke untuk menerangkan tentang kesesatan Syiah, kebatilan Syiah. Tak cukup dengan usaha kerajaan, dia ada pula lagi dia punya NGOs. Ya, begitu hebatlah. Mereka ada mereka punya program-program. Tetapi adakah Syiah di Saudi dizalimi? Tidak dizalimi. Kan? Sebab di Saudi dia ada orang Syiah yang memang mereka ni keturunan daripada dulu kala. Kan? Memang Syiah sejak daripada zaman Syiah tu muncul kan? Syiah muncul di mana? Kan di di tanah Arab lah. Kan? Jadi walaupun Syiah itu asal daripada Iraq, tapi ialah ada. Kan? Especially di kawasan Al-Ahsa. Kan? Ahsa ni kawasan keturunan Syiah Qaramitah. Tahu tak? Nenek moyang mereka dulu, Syiah ni cabut Hajarul Aswad daripada Kaabah. Nenek moyang mereka tu. Kan yang kita dengar cerita Syiah serang Kaabah, lepas tu cabut Hajarul Aswad. Qaramitah tu mereka duduk di dalam negeri mereka nama Ahsa. Ahsa tu sekarang ialah sebahagian besarnya dalam Saudi dan satu lagi Bahrain. Itulah kerajaan Qaramitah dulu. Kan, jadi Syiah ada di situ tu, anak cucu cicit piut-piut mereka tu lah. Kan. Tapi tidak ada dia zalimi. Kan, sampai masa dan waktu mereka nak sambut mereka punya Ashura. Tak ada lah Saudi halang, sambutlah untuk mereka. Dihormati. Kan, nak pukul badan ke apa tu letak ke hang lah. Kan. Dia punya kebebasan untuk mengamalkan dia punya pegangan dia. Tapi dalam masa yang sama dakwah berjalan. Sentiasa ada Syiah yang bertaubat, Syiah yang kembali kepada sunnah, bahkan daripada kalangan ulama-ulama. Kan? Bahkan lah ni Presiden Saudi melihat bila kita tak bagi ruang yang cukup kepada Syiah, jadi dia akan berkiblat kepada Iran. Orang Syiah ni dia rasa Iran tu sebagai kerajaan dia. Maka dia tak setia kepada negara yang dia duduk. Kan? Jadi kena rujuk wilayatul faqih. Jadi macam sekarang Muhammad bin Salman dia lantik ulama Syiah rasmi kerajaan untuk bagi fatwa kepada orang Syiah. Dia cerdik lah juga dari segi politically genius. Kan? Jadi orang Syiah di Saudi sekarang tak perlulah nak rujuk fatwa wilayatul faqih lah. Kan? Tak payahlah ambil fatwa Iran dah. Pasal dia dah ada mufti dia di Saudi. Kan? Kita nak hapus Syiah tak boleh, ni takdir Tuhan sampai hari kiamat. Kan? Sataftariqu ummati ila 73 firqah. Tak boleh nak buat apa. Wujud tetap akan wujud. Kita cuma boleh memendung dan terus berdakwah kepada mereka. Itu satu hal. Nak bagi contoh kata macam itu cara yang betul. Sebagai kerajaan yang sentiasa menyebarkan tauhid. Kan? Menyebarkan tauhid. Saudi ni bagus. Kita kalau nak mengajak tauhid 3, tak lepas. Di mana-mana pun dalam Selangor. Kan? Tapi semalam dalam Masjid Negeri Selangor ajak tauhid 3. Bayangkanlah. Prime time pula tu, satu dunia tengok. Kan? Khulasah. Usul salasah dengan kasyful syubhat tu. Kan? Qawaid arba' semua masuk dalam tu semalam ni. Dalam masa 45 minit sahaja. Kan? Khulasah dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat semua komplit.
Kan? Tu betapa hikmah dalam dakwah. Kan? Yang tu dia pun tak nak kata apa lah. Orang Melayu pun dia pelik juga. Dia kalau Wahabi tu Melayu, dia tak boleh. Dia geram. Kalau Wahabi tu main pada Saudi, tak apa, dia okey. Ceramah habis, cakap habis, tak apa. Tauhid 3 pun tak apa. Cuba kalau kita cakap itu, mau main tangkap dah malam ni. Kan? Jangan buat main. Kan? Tapi itulah Allah Ta'ala ni, dia agama dia, bukan agama kita. Kan? Jadi dia yang akan sampaikan agama dia dengan cara yang dia kehendaki, bukan dengan cara yang kita nak. Kan? Jadi kita tak pula nak risau lebih-lebih. Ni habislah orang dah sekat ni, macam mana tak sampailah. Kan? Mereka buat khutbah nak promote mereka punya Asy'ariyah Maturidiyah. Kan? Siapa pun tak dengar malam ni. Negeri sekarang kan kera, Kuala Lumpur ni besar mana sangat. Kan? Pasal TV tak berbuah khutbah tu, TV buah khutbah Jakim Mahir Ma'aqili. Kan? Jadi tak ada lah juga. Kan? Itu Allah Ta'ala ni dia kuasa dia menakjubkan. Kan? Macam mana Tuhan dah sebut dalam surah Yusuf, Inna Rabbi latifun lima yasha'. Nabi Yusuf, kesimpulan daripada apa jadi dalam hidup dia, dia kata, Inna Rabbi latifun lima yasha'. Tuhan aku maha halus bagi apa yang dia kehendaki. Apa yang dia nak jadi, dia kadang-kadang Tuhan tak buat jadi direct depan mata kita. Sebab tu Tuhan kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. La yahtasib. Kan? Jadi itu penting kita kena faham tentang kuasa Tuhan. Jadi poin kita nak kata, kalau dengan orang bukan Islam pun kita disuruh rahmat. Agama ini agama rahmah. Apatah lagi Tuhan sebut Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum. Kita boleh izin orang kafir buat gereja punya besar ke dak. Kan? Bina patung Buddha punya tinggi. Kan? Pasal apa tak boleh bagi orang ngajak Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tauhid 3 ke? Kan? Benda yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah pun. Kan? Sebab Masjid Negeri Selangor kata semalam, inilah Tauhid dalam Quran. Jangan sebut Masjid Negeri Selangor. Kan? Menurut ceramah di Masjid Negeri Selangor semalam. Kan? Penceramah tu kata, Tauhid dalam Quran ada 3. Quran bukannya kita reka. Kan? Tapi pasal apa tak boleh hajak Tauhid yang disebut dalam Quran? Kan? Kalau kita tak mengaji Tauhid dalam Quran, nak ngaji Tauhid mana? Kan? Payahlah lagu tu. Kan? Itu poin yang kita nak sebut. Kan? Jadi kenalah rahmat, kenalah ada kesatuan dan kesepaduan. Allah Ta'ala kata juga dalam surah Al-Furqan, Tabarakalladzina nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Liyakuna lil'alamina nadhira. Dan ini adalah penegasan tentang Al-Quran sebagai risalah alamiyah. Risalah yang bersifat universal. Dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ad-da'watul khatimah, dakwah penutup kepada segala dakwah Rasul, bersifat universal. Ya, bersifat menyeluruh. Dia tidak dikhususkan kepada kaum tertentu atau tempat tertentu atau masa tertentu. Sebab itu Allah Ta'ala tegaskan banyak kali dalam Quran tentang sifat ini. Sebab itu dalam Allah Ta'ala kata, li'unzirakum bihi wa man balagh. Untuk aku beri peringatan kepada kamu dan siapa pun yang sampai Quran. Kata ulama tafsir, man balaghahu al-Quran faka'annama kallamahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sampai pada dia Quran, macam Nabi bercakap dengan dia depan-depan. Tak ada beza. Maksudnya sampai kepada dakwah. Jadi Islam ni dia tak bersifat
bersifat sempadan geografi macam dakwah rasul-rasul yang lain. Rasul-rasul yang lain dia tidak ada obligation untuk mencari orang yang bukan daripada kaum dia. Kan, Nabi Musa lepas dia lintah laut. Atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Depa lintah satu orang, satu kaum yang duk sembah berhala. Kan, jadi kaum Nabi Musa ni minta sama Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kan. Tapi Nabi Musa tak sibuk nak dakwah golongan itu kerana bukan tanggungjawab dia. Dia Rasul Bani Israel. Diutuskan kepada Firaun untuk mengeluarkan Bani Israel daripada Mesir. Kan? Nabi Sulaiman AS, kalau Hud tak main habaq dekat dia pasal Qum Sabak, dia tak perlu nak cari siapa lagi tak beriman dalam muka bumi ni. Sebab Nabi Sulaiman, Nabi Bani Israel. Tanggungjawab dia ialah pada Bani Israel. Cuma kalau dia jumpa atau terserempak, ya, dia dakwah. Dia sampaikan dakwah. Kan? Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak. Ya. Dalam hidup Nabi di akhir hayat dia, Nabi telah menghantar surat-surat kepada Kisra, kepada Kaisar, kepada Muqawqis, kepada An-Najashi. Ya, An-Najashi di sini ialah maknanya gelaran bagi Raja Habsyah. Kan? Ini adalah kerajaan-kerajaan. Kalau kita tengok kenapa kerajaan ini dipilih. Karena dari satu sudut, mereka ni adalah daripada pelbagai aliran. Dan bila Nabi hantar surat kepada Heraklius Maharaja Byzantine, dia kata, aslim taslam. Masuk Islam, kamu sejahtera. Wa illam taf'al, fa'alaika ithmul arisiyin. Kalau engkau tak masuk Islam, engkau tanggung dosa arisiyin. Kerana mereka ni ada macam-macam aliran agama. Byzantine dengan aliran Kristiannya, Muqawqis di Mesir dengan alirannya, Najashi di Habsyah dengan alirannya. Manakala Kisra Farsi ialah penyembah api. Walaupun memanglah orang Majusi dia sama lah macam orang sembah kumuk. Dia marah, dia kata kami bukan sembah api, tawassul saja. Sama macam orang Katolik pun. Bila kita kata dia sembah Madian, dia marah, dia kata dia tawassul. Kan? Tapi tak kira lah, sembah lah juga kan. Jadi mereka ni penyembah kepada selain Allah Ta'ala. Kan? Dan sebelum Nabi wafat, Nabi keluar perang Tabuk. Perang Tabuk. Tabuk ni sekarang dalam province of Madinah lah. Dalam ataupun bukan province, dia atas daripada Madinah. Sempadan Saudi dengan, sekarang ni Tabuk dah masuk dalam Saudi. Jadi sempadan Saudi dengan Jordan. Kan? Jordan masa itu, Jordan, Syria semua tu Byzantine. Kita panggil dia kerajaan Empire Byzantine Rome. Kerajaan Roman Timur Eastern Roman Empire. Yang pusat kerajaannya ketika itu adalah di Suria, di Dimashq, di Syria, di kota Damaskus. Sehinggalah bila mereka kalah perang dengan umat Islam, barulah Heraklius keluar daripada Syria dalam keadaan dia babai. Dia kata selamat tinggal, tinggal yang tidak ada kembali. Saya tahu kan Nabi Muhammad SAW masa dia mak dia mengandung dekat dia pun, Aminah dah mimpi nampak cahaya keluar daripada perut dia sampai Busra, sampai istana Syam. Maknanya confirm dah Tuhan bagi Syria tu dekat Nabi SAW. Jadi Heraklius bila dia dah kalah dengan tentera Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka dia wida', dia selamat tinggal selama-lamanya. Dan dia balik duduk di Istanbul. Masa tu kita panggil Konstantinopel. Kan? Tapi nak kata ini dakwah ini bersifat alamiah, maka ini juga penting. Kerana ada syubhat lah ni. Kan? Dia kata Islam ni untuk orang Arab. Kan? Habis kalau Islam untuk orang Arab, kita yang Melayu ni buat apa? Kan? Awak yang masuk Islam. Kan?
dakwah itu telah sampai kepada semua manusia. Kan? Tidak ada lagi tempat ceruk dunia ni yang tak sampai dakwah Islam. Sebab Allah Ta'ala dah bagi kepada Nabi kerajaan timur dan barat. Nabi kata, Zuwiyali al-ard, telah dilipatkan kepadaku bumi. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, aku tengok timur dan baratnya. Wa inna mulka ummati sayablughu ma zuwiyali minha, dan kerajaan umatku akan sampai sejauh yang dilipat untuk aku. Jadi kerajaan umat Muhammad akan meliputi daripada timur sampai ke barat. Umat dia akan menguasai dunia ini, bertebaran penuh. Semua ini akan ada agama Islam penuh, timur dan barat. Kan? Wa u'titul kanzainil ahmar wal abyad, dan aku diberi dua perbendaharaan dunia, emas dan perak, yang mewakili kerajaan Rom dan Farsi. Iaitulah dinar dan dirham, mata wang dua kerajaan. Kan? Jadi ini jelas Nabi SAW adalah Nabi yang dan Rasul kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada seluruh jin. Kan? Tak kira jin tu daripada mana, semua datang beriman kepada Nabi SAW. Wajib untuk mereka beriman kepada Nabi SAW. Okey. Cuma umat dia tak perlulah dia pergi cari jin. Dia pun nak dakwah. Ni manusia ni ramai. Gigit dia cari jin dakwah buat apa? Jin ada dia punya ulama-ulama dia, ada pendakwah-pendakwah dia. Tak payah kita duk kalut lah. Kan? Tayyib. Jadi ini adalah bila Allah Ta'ala sebut in huwa illa dhikrul lil alamin, ini menyatakan sifat Al-Quran. Sedangkan kita tengok surah ni adalah surah Makkiyah, turun ketika sebelum hijrah. Tapi Allah Ta'ala daripada awal sudah menjelaskan bahawa dakwah Nabi ni takkan berhenti dekat Ummul Qura. Dakwah Nabi bukan dekat ini sahaja. Dakwah dia akan menjangkau lebih luas daripada itu. Sebab itu sahabat radhiyallahu anhum, bila Nabi wafat hari Isnin, Nabi ditanam hari Rabu. Kan? Kenapa? Kerana sibuk dengan pelantikan khilafah. Kan? Bukan pasal sahabat ni gila kuasa ke apa, tak. Sebab ini lebih penting untuk memastikan survival agama Rasulullah SAW, millah Rasulullah. Waktu orang Melayu dia ada adat, raja mangkat, raja menanam, dia kata. Pasal apa raja mangkat, raja menanam? Pasal dia kata nak sahabat tak tanam sampai lantik khalifah. Kan? Jadi mesti ada pemerintah yang akan menguruskan. Dan lepas Rasulullah SAW diselesaikan pengumumiannya, setelah dilantik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah, tidak ada tunggu-tunggu, terus dihantar tentera. Abu Bakar meneruskan utusan tentera yang Nabi dah hantar sendiri di akhir hayat dia. Itulah tentera yang dipimpin oleh Usamah ibn Zaid untuk pergi melakukan satu serangan kecil terhadap sempadan Byzantine di Jordan. Dan ini juga isyarat yang jelas. Kata Nabi nak establish, kata agama dia akan menundukkan empayar Kisra dan Kaisar. Ini mesti ditundukkan. Kerana ini adalah dua kerajaan yang menjadi penghalang terbesar agama Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi perkara pertama Abu Bakar suruh ialah tentera Usamah mesti teruskan ekspedisi itu. Mesti pergi sampai ke tempat yang Nabi suruh dan buat serangan. Kan? Dan fadilat dia besar. Maka badui-badui yang ada di belah utara Madinah semua tak jadi murtad. Kenapa tak jadi murtad? Dia kata, kalaulah mereka ni dah lemah sebab Muhammad mati, takkanlah hantar tentera begini punya cepat. Kan? Tak dan apa lagi. Dah main perang dah. Kan? Itu hikmah yang besar.
Walaupun ada sahabat kata, tak payahlah kot, ni kita ni banyak masalah dalaman dan sebagainya. Kan? Abu Bakar kata, kalau anjing-anjing murtad ni tarik kaki Ummul Mukminin pun aku takkan lepas. Aku akan hantar juga tentera ni pergi. Kan? Walaupun berhadapan dengan banyak cabaran. Kan? Golongan yang mendakwa Nabi palsu satu hal, yang tak nak bayar zakat sebab murtad, sebab anggap zakat itu hanya wajib kepada Nabi SAW. Jadi tak nak dah hantar zakat kepada Abu Bakar. Juga satu hal. Tapi kita lihat khilafah Islamiyah telah membuktikan bahawa mereka adalah khilafah alamiyah. Kerajaan yang merentasi sempadan kaum dan geografi. Umat Islam tunduk kepada satu khalifah. Daripada pelbagai bangsa, warna kulit dan bahasa, kita tunduk kepada satu pemerintah, iaitulah khalifah yang merupakan niyabah anin nubuwah fi iqamati din. Ganti kepada Nabi untuk menegakkan agama. Dan jadi, ini adalah hakikat. Islam adalah agama alamiah. Dan berterusanlah agama Islam ini senantiasa menguasai dunia. Sehinggalah datang apa yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi minta kepada Allah Ta'ala supaya umatnya tidak dimusnahkan dengan musibah umum. Dan tidak dikenakan azab yang memusnahkan mereka secara total kerana dosa. Tetapi umat dia hanya boleh dilemahkan kerana sunnatullah mesti berlaku. Akan dilemahkan sebab apa? Bila mereka sendiri bergaduh sesama mereka, perang sama mereka. Ketika itu fayastabihu baydatahum. Maka ketika itu barulah musuh boleh datang. Kalau sebelum tak boleh. Kan sebelum tak boleh. Ketika Muawiyah dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma ada masalah dalaman dalam kerajaan. Muawiyah ni gubernur Syam. Syam maksudnya kawasan yang meliputi Filistin, Urdun, Lebanon dan juga Syria. Itu Syam. Setengah orang yang faham Syam tu Syria, salah. Syria satu juzuk daripada Syam. Syam mengikuti Filistin, Syria yang kita nama Suria itu, dan juga Lebanon dan juga Jordan. Ini semua wilayah Syam. Jadi bayangkan Muawiyah ni dia adalah gubernur bagi semua ni. Besar tu kawasan dia. Kan? Dan ini adalah dia panggil Thur. Thur ni dia bersempadan dengan negeri Empire Roman Timur, Empire Byzantine. Kan? Jadi kawasan yang kritikal. Kan? Jadi Maharaja Roman ada cita-cita nak ambil kesempatan sebab ada pergolakan dalaman. Muawiyah hantar surat dekat dia, kalau hang bergerak seinci daripada takhta hang siap. Aku dengan Ali nanti datang ke hang. Kan? Dia tidak ada macam kita lah ni. Kan? Sanggup berbalah sesama sendiri. Lebih lagi daripada dengan orang lain. Jadi itulah kelemahan kita. Tetapi yang boleh menghilangkan perbalahan ini adalah dengan kembali dengan ajaran Nabi SAW. Untuk Islam itu menjadi agama, Islam takkan hilang. Sebab Nabi kata, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq. Takkan lekang sampai bila-bila. Dan masih lagi Islam adalah agama yang dominan. Bayangkan, Islam ini special ya. Kan orang kata macam mana Islam ni agama yang benar? Kalau dia lemah, kita kata sebaliknya. Kalau dia tak lemah sekarang, dia tak betul. Pasal Nabi dah habaq. Kalau tak jadi macam Nabi habaq, tak betul ya? Kan? Kalau umat ni tak pecah belah, tak bergaduh sama sendiri, tak ada golongan-golongan sesat ni, Islam ni agama tak betul. Pasal Nabi dah habaq daripada awal lagi. Dan itu mukjizat. Itu mukjizat Nabi. Nabi bagi tahu benda yang akan berlaku di akhir zaman kepada umat dia. Dan itu menjadi bukti kebenaran. Kan? Itu menjadi bukti kebenaran agama dia. Tapi itu adalah, kita kata, fasa yang berlalu. Dia bukannya fasa yang
Dia hanyalah fasa persinggahan. Umat ni tidak akan kekal lemah macam ini. Dia akan kembali. So itu confirm. Confirm kita Islam ni macam kita kata tadi lah. Allah ni agama dia. Dia akan tegakkan agama dia dengan cara yang dia kehendaki. Bukan dengan cara yang kita nak. Kan? Kita nak lagu lain tapi Allah Ta'ala punya perancangan lagu lain. Kan? Kemudian Allah Ta'ala kata, liman syaa minkum an yastaqim. Jumlah ni badal, ganti kepada zikrul lil alamin. Ay illa liman syaa minkum an yastaqim. Takdirnya in huwa illa zikrul lil alamin, in huwa illa zikrun liman syaa minkum an yastaqim. Al-Quran ini adalah petunjuk, peringatan bagi sesiapa daripada kalangan kamu yang hendak istiqamah, yang hendak tetap di atas fitrahnya. Kerana ya, walaupun Al-Quran ini adalah petunjuk, adalah peringatan kepada seluruh alam, tetapi dia hanya boleh berkesan jikalau kita bersedia menerimanya. Macam juga matahari. Matahari boleh cerahkan alam ini selagi mana kita tak resist cahaya dia. Tapi kalau kita duduk rumah, kita bubuh tirai yang blackout 100%, bubuh sampai 3-4 lapis, gelap gelemat je rumah kita. Tak tahu siang ke malam. Kan? Cuba hujan-hujan macam ni kan. Kita tidur tutup lampu, bubuh tirai apa semua. Makit-makit lah dia kata awal lagi nak tahajud tu. Tengok tu dia lohak dah. Kan? Boleh jadi tu. Teman-teman kalau budak bujang. Kan? Jadi dia, kita kata, Allah Ta'ala jadikan cahaya. Cahaya ni selagi mana kita tak tolak pancaran dia, kita terima manfaat dia. Kan? Tapi kalau kita sendiri tolak pancaran cahaya dia, tak jadilah. Sebab tu Allah Ta'ala kata, hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Liman syaa minkum an yastaqim. Yang hendak lurus, istiqamah. Istiqamah ni apa? Tetap di atas apa? Di atas fitrah tadi. Siapa yang nak ikut fitrah yang asal, ikut petunjuk dia, terima bimbingan dia, maka Al-Quran akan bimbing dia. Sebab itu, sebagai ulama' bila dia baca ayat, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran ini melainkan, tidak menyentuh Al-Quran itu melainkan mereka yang telah disucikan. Dan Nabi kata dalam hadis, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh sentuh Quran melainkan orang yang suci. Jadi sebagian ulama kata, macam mana disyaratkan untuk menyentuh mushaf itu adalah tubuh badan yang suci daripada hadas dan najis. Demikian juga jiwa yang nak menerima hidayah Al-Quran mesti jiwa yang bersih. Kan? Jiwa yang sanggup mensucikan. Sebab itu Nabi minta doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Minta dicambahkan jiwa kita ini, disuburkan. Kalau tidak, payahlah biji benih tak boleh tumbuh atas tanah yang tak subur. Kan? Jadi ini penting. Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, liman syaa minkum an yastaqim. Kata Syekh Uthaymin, fal insanu alladhi la yuridu al-istiqamah la yumkin an yantafi'a bihadzal Qur'an. Manusia yang tak mau istiqamah tak boleh intifak, tak boleh manfaat dengan Quran. Kan? Al-Quran ni orang yang terima. Lepas tu Ibn Qayyim kata, termasuklah jampi. Jampi kan, Quran jampi. Quran ni diturunkan sebagai penyembuh penyakit fizikal dan rohani. Sama juga, syarat jampi daripada Quran nak berkesan, dia mestilah orang tu terima jampi tu. Kan? Macam ubat juga. Kalau doktor berubat tapi badan kita reject ubat, nak buat macam mana kalau sampai masa jampi buah ubat banyak mana pun, badan dah reject dah. Oksigen pun dia tak masuk dah. Kan? Orang kalau duduk di hospital dah tak boleh buat apa, dah cakap gitu. Hak gini semua check oksigen. Check oksigen. Tengok oksigen naik ke turun.
Kalau dia tak berubah, lepas tu duduk turun aja, habis dia dah hembus nafas terakhir dah. Kan? Nafas dia keluar tak masuk dah. Kan? Nyawa tu duk keluar dah. Kan? Buh pi ubat apa tak jalan dah masa tu, dia pun bukan dalam dunia ni dah. Kan? Dia ada antara dunia dengan barzakh lah. Kan? Itu sama juga rohani kita. Itu kita kena pastikan jiwa kita ni bukan jiwa yang mati. Jiwa yang sakit mesti boleh dirawat. Kalau sudah mati, na'udzubillah min dzalik. Walakin idza qala qail, hal masyiatul insani bi ikhtiyarih? Tapi kalau orang tanya, adakah kehendak manusia? Tuhan kata, liman syaa minkum an yastaqim. Tuhan dalam surah Qaf, Tuhan kata, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada Quran itu terdapat peringatan bagi orang yang ada qalb, yang hidup, bukan yang mati. Kalau sakit mungkin dia tak dapat sempurna. Aw alqa as-sam' ataupun dia memberikan pendengaran yang penuh, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan kebenaran Al-Quran. Kalau tidak, tak jadi. Kan? Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada orang yang menggunakan alat yang Tuhan bekalkan kepada dia. Sebab itu Tuhan kata, liman syaa minkum an yastaqim. Dan di antara sebesar-besar alat yang Tuhan bagi kepada kita manusia ini adalah al-masyiah. Kebolehupayaan untuk kita memilih. Kebolehupayaan untuk memilih. Kita tak diciptakan Allah Ta'ala macam matahari atau bulan. Kita tak diciptakan Allah Ta'ala macam haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Dan kita juga tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala macam malaikat. Kita adalah campuran. Campuran di antara malaikat dan haiwan. Kan? Kita ada sifat yang cenderung kepada sifat haiwan, bahkan lebih teruk lagi. Dan kita ada kebolehupayaan untuk mempertingkatkan diri kita menjadi taat kepada Tuhan lebih daripada malaikat. Sebab itu manusia kalau dia taat, lebih afdal daripada malaikat. Kan? Waliyun wahid, wali daripada kalangan orang mukmin lebih afdal daripada malaikat. Pasal malaikat, bila dia beribadah, dia bukan ada option, dia memang nak ibadah saja. Dia bukan teringin makan, minum. Tengok Nabi Ibrahim main dekat depan dia kan. Ajlin hanith, anak lembu je, bukan anak kambing. Kita anak kambing golek tu pun dah berebut dah. Kan? Ni anak lembu. Kan? Masak hanith tu. Kan? Bayangkan, tak pergi cari kedai Arab, order apa nama, lamb hanith. Kan? Jadi sekok anak lembu hanith. Allahu Akbar. Malaikat tak keling pun. Nabi Ibrahim tengok tu takut. Ni bukan dia manusia ni. Kan? Manusia, kalau kita tak suruh dalam 10 minit dia makan tak tahan. Kan? Kalau kita pergi rumah orang tu letak depan kita makan macam tu kan. Orang kata tunggu pelawar tu cuma ketesi je. Kan? Kalau hang tak pelawar apa aku makan juga. Kan? Pasal memang dah teringin. Manusia dia ada nafsu. Kan? Jadi satu sudut nampak macam binatang. Macam lembu kan. Dia nampak rumput, dia kan kira orang buah pagak ke, orang buah apa ke. Kan? Sebut lembu lah elok sikit. Macam kalau kat rumah ayah saya tu, tanam pokok-pokok, dia binatang lain, binatang ada muncul. Kan? Buah-buah macam-macam, buah-buah. Dia kalau dia sodok apa tu. Dia bukan peduli. Kan? Pasal makanan dia. Kan? Dia bukan tahu ni makanan orang kebun ke apa ke. Dia randuk saja. Kan?
Jadi manusia kalau tidak kawal diri dia, dia tak boleh beza mana yang hak dia dengan bukan hak dia, dia macam binatang tu lah. Kan? Tapi manusia kalau dia kawal diri dia, dia lebih hebat daripada malaikat. Sebab dia kawal dalam keadaan dia teringin. Malaikat memang tak teringin. Bila dia beribadat dengan mujahadatun nafs, lawan kehendak diri dia. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Mereka merenggangkan lambung mereka daripada tempat tidur yang empuk. Kan? Bukan senang. Kan? Tak senang itu. Susah. Kan? Malaikat memang dia tak tidur. Dia berzikir saja. Kan? Malaikat dia, samat dia bukan nak kena sejuk saja macam kita. Kan? Kita baca Quran kalau tarik nafas. Kan, malaikat kalau dia berzikir, dia bukan payah bernafas. Dia zikir terus je. Kan? Kita kalau zikir-zikir kena berhenti nafas pula. Kan? Susah. Jadi manusia ni suatu Tuhan angkat kedudukan dia sampai Tuhan kata usjudu li Adam. Sujud hampa malaikat dekat Adam. Pasal Adam ni hebat daripada hampa. Dia masa dia ibadat dia hebat daripada hampa. Dan manusia ni special dia, ada satu ibadat yang hampa tak boleh buat. Betul tak? Malaikat tak boleh buat satu ibadat. Tapi ibadat ni hak paling Tuhan suka sekali. Apa dia? Taubat. Taubat daripada dosa. Pasal malaikat dia tak ada dosa. Macam mana dia nak taubat? Kan? Dia boleh istighfar. Sebab dia rasa diri dia kurang. Memanglah dia kurang, dia makhluk. Tapi malaikat boleh buat dosa? Tak boleh. Kalau dia nak buat pun tak boleh buat. Dia tak ada teringin. Kan? Manusia, lepas dia buat dosa, lepas tu dia bertaubat. Kan? Tuhan bukan sekadar redha. Bila manusia bertaubat, Allah Ta'ala bukan lagi redha. Bukan lagi syukur. Tuhan farih, gembira. Ini Ibn Qayyim kata, aku tak nak terang lah. Tekat ni yang boleh sebut. Tapi kalau nak terang ni, payah ni benda yang kena dapat dengan zauk, dengan rasa sendiri. Kan? Pasal bila Nabi kata Tuhan gembira, fariha ni, ini bukan kepalang lah kita kata. Kan? Kita tak tergambar betapa hebatnya ibadat tu di sisi Tuhan. Kan? Sampai Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala gembira dengan taubat hambanya. Seperti seseorang kamu yang mengembara. Seperti seorang lelaki yang mengembara dengan unta dia, bawa bekal-bekal makan dia. Tiba unta dia hilang. Unta dia hilang. Hilang habis dengan makan, minum, semua hilang. Jadi dia jadi apa? Dia pun dah menyerah lah. Dia kata habislah mati aku kat padang pasir ni. Dia pun duduk tunggu nak mati je lah. Nak buat apa lah? Kan? Confirm dah mati ni. Tiba-tiba tengah duduk menyerah nak mati tu, cuah memang unta duduk teri tepi dia. Dengan makan, minum, semua komplit. Unta tu mai balik kat dia. Bayangkan, gembira ada lelaki ni. Gembira bukan kepalang, orang Melayu kata. Sampai dia kata, Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Dia tersilap. Dia nak sebut Allahumma anta rabbi wa ana. Dia sebut Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Tersilap sebut. Tersasul. Pasal gembira sangat. Manusia bila gembira, hilang kawalan pada logik. Kan? Nabi kata, Lallahu afrahu bi taubati abdihi min hadhihi birahilatih. Min hadha birahilatih. Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada dia ni. Dengan pekakah-pekakah dia tu. Lebih lagi. Lebih. Sebab qiyas aula. Lebih lagi. Kan? Ini tak ada. Lepas tu tengok Adam alaihissalam. Tuhan jadikan Nabi-Nabi. Nabi-Nabi, walaupun mereka maksum daripada tersilap dalam menyampaikan agama. Maksum daripada dosa besar. Maksum daripada dosa kecil yang mencacatkan maruah. Tapi Nabi tak maksum daripada dosa kecil-kecil yang simple. Pasal apa? Kalau tak ada ni macam mana nak taubat? Kan? Payahlah. Kan? Itu sampai terang tu. Kalau begitu, Tuhan punya suka ibadat taubat. Kan? Jadi, bila kita sebut tentang manusia ini,
Memang Tuhan jadikan dia adalah special. Tuhan kata, liman sya'a minkum an yastaqim. Siapa di kalangan kamu yang nak istiqamah, dia ada masyiah. Kata Ibn Uthaymin, na'am, masyiatul insan bikhtiyarihi. Betul. Kehendak manusia itu dengan pilihannya. Dia boleh pilih. Dia boleh berkehendak. Dia nak pilih benda ni, A ke B, baik ke buruk. Tetapi Allah Azza wa Jalla yang menjadikan bagi manusia pilihan dan kehendak. In sya'a fa'al wa in sya'a lam yaf'al. Jadi, tapi kita kena ingat, kebolehupayaan kita untuk memilih adalah daripada Allah Ta'ala. Allah yang cipta kita macam itu. Di sinilah uniknya masalah ni. Kan? Dia berkata manusia ni dikawal oleh Tuhan ke atau dia boleh bertindak sendiri? Kita kata manusia bertindak sendiri dalam keadaan dia dikawal oleh Tuhan. Oh, unik ni. Kan? Kita tak boleh tahu macam mana hubungan ini. Hubungan kehendak Tuhan dengan kehendak makhluk. Makhluk ada iradah hurrah mustaqillah. Kehendak yang bebas, yang tersendiri. Tak ada siapa boleh paksa dia. Tetapi dalam masa yang sama, dia tak boleh berkehendak di luar daripada apa yang Tuhan nak. Kerana dia tak punya alam ini. Kan? Dia tak punya alam ini. Tapi kita dicipta oleh Tuhan, boleh memilih baik dan buruk. Kan? Seperti mana yang Allah Ta'ala telah jelaskan dalam banyak tempat dalam Al-Quranul Karim, dan kita akan jumpa penjelasan dalam surah Al-Lail. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Itu manusia ni dia bukan musayyar, dia bukan mukhayyar, tapi dia muyassar. Nabi kata, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kerana setiap kamu itu dimudahkan untuk beramal sesuai dengan apa yang telah dia diciptakan untuknya. Sama ada ahli syurga atau ahli neraka. Kan? Kok mana pun amalan termasuk dalam takdir. Takdir bukan sesuatu yang terpisah daripada amalan. Tuhan tidak takdirkan kita untuk jatuh, melainkan kita kena tersadung dulu. Faham tak? Setengah orang dia kata, ni takdir. Tapi tersadung tu takdir ke tak? Dia kata jatuh takdir, tapi tersadung tu. Kita kata tak, Tuhan takdirkan engkau tersadung, lalu engkau jatuh. Itu maksud dia. Kan? Tuhan bukan takdirkan mati saja. Sekali dengan penyakit yang datanglah. Kan? Itu semua takdir. Tuhan adalah musabbibul asbab wa khaliqul musabbabat. Dia yang meletakkan sebab dan dia yang mencipta hasil sebab tersebut. Kan? Jadi ini kita kena faham. Kerana kalau manusia tidak diberi option ini, pilihan ini, tidak tegaklah hujah atas manusia sebab dia tak boleh pilih. So ayat ini bantahan kepada mazhab Jabriyah yang kata manusia tak ada kehendak, tak ada pilihan. Tuhan kata liman sya'a minkum. Tuhan nisbahkan masyiah kepada kita. An yastaqim, perbuatan kepada kita. Liman sya'a minkum an yastaqim. So manusia bukan mujbar. Dia bukan macam boneka yang hanya dipegang talinya untuk digerak-gerakkan, bukan. Ya. Bukan macam bulu ataupun apa yang diterbangkan oleh angin, bulu tangkis yang diterbangkan oleh angin, tidak. Ya, bukan macam itu. Bukan. Ya, Tuhan tidak jadikan kita seperti itu. Tetapi Allah Ta'ala sebut selepas itu, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kamu berkehendak, melainkan Allah lah jua yang berkehendak lebih dahulu. Yang mana Allah itu adalah Tuhan pemilik sekalian alam. Of course, kita tak boleh pilih di luar daripada apa yang Tuhan telah bagi. Option. Kan? Sebab Tuhan yang menetapkan hukum alam ini. Segala undang-undang alam ini Tuhan yang tetapkan. Kan?
Kita boleh pilih sama ada untuk berkahwin atau tidak berkahwin. Tapi kita tidak ada option untuk dapat anak tanpa berkahwin, tanpa memberikan benih. Dia kata, boleh tak saya nak anak tapi saya tak mau kahwin, tak mau keluar benih apa. Saya nak doa minta ke Tuhan, lepas tu tengok-tengok anak tu keluar daripada tanah CMI gitu. Tak eri, tak eri. Tak eri. Ataupun buat anak daripada ayak liok ke. Tak boleh. Kan? Buat anak daripada kuku ke. Tak eri. Kan? Tak eri. Pasal apa? Sunnatullah. Jadi kita boleh memilih, tapi dalam had yang Tuhan bagi. Kan? Dan Tuhan bagi kita pilih dua jalan saja. Syurga atau neraka. Itu pilihan yang kita kena pilih. So kita tak boleh, saya syurga pun tak mau, neraka pun tak mau. Dia kata. Itu tak ada. Hak tu bukan option dia. Kan, kalau you nak pilihan yang ketiga, tak ada. Dia kata, habis kalau saya boleh pilih, boleh tak saya nak pilih syurga pun saya tak mau, neraka pun saya tak mau. Kata tak boleh. Pasal you hanya boleh pilih apa yang Tuhan bagi untuk you pilih. Pilihan ada dua, syurga atau neraka. Jadi waliullah atau waliul syaitan. Dia tak boleh kata, saya ni tak mau jadi wali. Dia kata, buat apa jadi wali-wali ni? Payah dia kata. Jadi orang biasa-biasa sudah. Kan, cuma orang Melayu dia faham wali ni apa. Oh, wali ni macam Santos orang Kristian. Kan, hujan tak basah, api tak terbakar. Tu baru wali dia kata. Wali ni hak sembahyang fardu 5 waktu, puasa Ramadan, tak buat maksiat, tu wali lah. Kan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan bertakwa. Itulah wali. Bukan mesti wali itu dapat karamah dalam bentuk fizikal. Karamah wali yang paling besar apa? Dia boleh bangkit tahajud tanpa kunci jam. Itu wali. Itu karamah tu. Itu karamah sungguh. Kan? Dia boleh bangkit sembahyang subuh berjemaah walaupun hujan, sejuk, malam gelap, dia boleh main sampai surau. Itu karamah sungguh. Kan? Itu karamah sungguh. Kan? Hujan tak basah, belum tentu karamah. Mungkin dia pakai payung ke, atau pakai baju kali hayak lah ni ada. Kan? Itu boleh dibuat juga. Kan? Ataupun wali syaitan pun boleh juga. Setan pun payung wali dia. Kadang-kadang. Lebih dahsyat lagi. Kita wali apa? Nabi SAW. Kalau hujan turun, Nabi pergi tadah lagi bagi basah. Itu baru wali. Pasal hujan tu rahmat Tuhan. Dia wali, dia nak hujan. Kena kat badan dia. Ni satu wali, dia kira duk pergi jilat kaki Tok Guru. Kan? Hujan memang datang daripada Tuhan, dia tak mau. Kacau. Kan? Dia kata wali ni kena hujan tak basah. Itu bukan wali Tuhan, wali setan. Pasal Tuhan tak bagi rahmat ke dia. Kan? Hujan tu rahmat Tuhan. Kalau dia wali Tuhan, Tuhan bagilah dia kena hujan tu. Rahmat Tuhan. Kan? Tapi kalau dia wali, tapi hujan tak main kat dia, confirm dia wali setan. Kan? Tuhan tak bagi rahmat kat dia. Kan? Itu boleh jadi juga satu tafsiran. Kita pun tak tahulah. Payah. Sebab karamah, kejadian luar biasa. Khariqul lil adah. Bukan dalil dia wali. Setengah orang dia tak faham. Kan? Wali boleh jadi tak ada karamah yang berbentuk yang kita nak tu. Kan? Kalau orang tanya, apa Imam Nawawi wali tak? Wali. Karamah dia apa? Imam Nawawi bukan ada karamah jalan tahayyak, tak ada. Tapi dia boleh tulis kitab berjilid-jilid, dia mati sebelum 40. Kan? Kita mati 60 baca kitab mentakti. Bayangkanlah. Kan? Ada orang hidup sampai 90 tahun. Alik batah pun tak kenal. Kan? 60 tahun mak adik dia suka ingat-ingat lupa. Kan? Imam Nawawi mati tak sampai umur 40. Dia boleh tulis kitab tinggi-tinggi. Kan? Orang mengaji kitab dia sampai beruban. Dia tulis kitab tu tak ada keluar uban, dia matilah. Itu karamah dia. Itu baru karamah. Kan? Karamah bukan mesti yang kita nak. Lepas tu Tok Wali dia bukan, karamah dia bukan boleh dia suka-suka buat. Dia tahan hujan. Dia buat gitu gini. Bukan. Karamah ni bukan dia benda dia boleh buat.
Benda tu Tuhan bagi tanpa dia sangka pun. Bukan benda dia boleh minta juga. Tuhan yang bagi. Kan? Ketika diperlukan. Jadi Allah Ta'ala kata, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Yang ni pula rad kepada Qadariyah. Qadariyah tadi pula dia menyangka kita boleh berkehendak benda yang di luar daripada yang Tuhan tetapkan. Kan dulu kita buat contoh. Kan Qadariyah ni dengan Jabriyah ni dia macam ni. Jabriyah dia beranggapan seolah-olahnya ahli maksiat ni dia memang boleh buat maksiat je. Jadi orang yang ahli maksiat, kalau dia nak melangkah pergi masjid, kaki dia lumpuh, tak ada kuasa. Ada? Siapa kata? Kan? Qadariyah pula dia menyangka dia boleh pilih lain daripada yang Tuhan bagi. Dia boleh keluar daripada kerajaan Tuhan. Jadi dia kata Tuhan hanya nak yang baik. Tuhan nak aku jadi baik. Kemudian aku pergi jadi jahat. Jadi aku dah lawan kehendak Tuhan. Itu dia bagi dia macam tu Qadariyah. Kan? Kita kata dua-dua salah. Kan? Tuhan jadikan kita boleh memilih. Dan dalam masa yang sama Tuhan jadikan kita fitrah. Fitrah kita cenderung memilih yang baik-baik. Fitrah. Kita pilih benda yang buruk bukan sebab kita rasa benda tu buruk, pasal kita sangka benda tu baik. Tak ada orang buat benda jahat pasal dia ingat benda tu jahat. Orang yang buat benda jahat pasal dia ada syubhah, dia ingat benda tu boleh mendatangkan kebaikan kepada dia. Cuma kadang-kadang dia ingat kebaikan tu segera, rupanya kebaikan tu sementara, tak kekal. Ada tak? Kadang-kadang macam kes kawan kena buang sungai tu kan. Orang tu dia kata saya bunuh dia pasal apa? Pasal dia tengok muka dia kenai. Kan? Jadi dia bunuh. Siapa takut polis tangkap dia? Dah lagi kena tangkap yang tuduh bunuh kali. Kan? Kalau dia tak bunuh, kalau kena tangkap pun habis-habis kurang kena tuduh merompak aja. Kan? Samun gitu aja. Ini dahlah samun, dahlah rompak dengan bunuh sekali, mau tali gantung. Kan? Nampak tak? Dia sangka dengan dia buat benda tu menyelamatkan diri dia daripada kena tangkap di polis. Kan? Kalau dia tak sangka benda tu, dia pun tak buat gitu. Kan? Dia menyangka apa yang baik itu, apa yang buruk itu adalah baik. Dia tak ada buat benda buruk, melainkan dia menyangka benda tu baik pada diri dia. Sebab manusia fitrah dia nak benda baik. Itu kita sebut. Jadi manusia ni, pasal apa dia buat maksiat? Pasal dia fikir tak habis. Sebab tu Allah namakan orang maksiat jahil. Pasal dia jahil, dia fikir tak habis, fikir tak masuk. Kan? Pasal maksiat ni kelazatan sementara. Dia memberi kesenangan dan keseronokan sementara. Tetapi kesan buruknya itu panjang di akhirat nanti. Kan? Orang yang buat maksiat, dia menyangka hidup dia hanya di dunia, hidup yang sempit. Kalau dia melihat dengan ufuk yang lebih luas, dia melihat kepada akhirat. Kan? Kita kata, bila Allah Ta'ala kata orang mukmin, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Kita tengoklah dia ni bangkit tidur awal-awal buat apa. Kan tidur tu kan bagus bagi cukup tidur. Dia kata ni kerja duduk bangkit tahajud, so kena darah tinggi. Kan? Sebab tu tidur tak cukup. Kan? Tapi orang mukmin dia punya pemikiran, taklah kalau aku kena darah tinggi, kalau tak darah tinggi kan mati confirm juga. Kan? Kok mana mati mesti kena mati. Yang pentingnya lepas mati tu. Kan? Apa yang jadi lepas mati? Itulah kebaikan yang kita nak. Jadi kalau kita tidak mengharapkan hari akhirat, tak mengharapkan ganjaran Allah Ta'ala, memang pemikiran kita akan jadi sempit dan cetek. Kan? Dia duduk seorang-seorang dia buat maksiat. Dia kata apa salah? Nampak okey je, baik je, seronok je. Kan? Dia tak fikir kata Allah Ta'ala tengok, malaikat catat. Dan benda tu ada kesan berpanjangan di hari akhirat. Kan? Orang yang sembah selain Allah Ta'ala buat benda syirik, dia ingat syirik tu baik. Kan? Dia pun ingat, dia kata ni lah Tuhan suka, dia kata. Kita ni orang berdosa. Kalau kita minta langsung dengan Tuhan, Tuhan bukan mau dengar, dia kata saya ni orang berdosa.
Orang jahat, dia kata, dia minta tolong Tok Wali ni, tolong minta Ustaz. Kan? Sebab Tok Wali ni rapat dengan Tuhan. Jadi kalau dia yang minta, Tuhan bagilah. Saya kalau minta, Tuhan tak bagi. Itu syubhat dia. Kan? Tak kira lah apa orang jenis orang syirik pun sama je. Syubhat dia itu juga. Kan? Sebab tu Tuhan kata, bila Tuhan cerita tentang golongan sembah selain dia, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Kami tak sembah benda ni melainkan supaya benda ni mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Syufa'a, bagi syafaat. Kan? Jadi Tuhan ciptakan manusia dengan kehendak. Dan boleh memilih. Tetapi dalam masa yang sama manusia diberikan fitrah. Yang fitrah itu kalau dibiarkan tanpa pengaruh yang buruk, tanpa pengaruh yang menggelapkan pemikiran yang waras, dia hanya akan pilih yang baik-baik. Sebab itu datang cerita Hayy ibn Yaqdhan. Tahu cerita Hayy ibn Yaqdhan? Orang putih buat cerita, dia panggil Jungle Book. Tapi Jungle Book ni dia versi cerita dia lain, bukan macam kita tengok dalam TV tu. Kan, Hayy bin Yaqdhan, dia kata ada satu orang nama Hayy bin Yaqdhan. Dia ni membesar dalam hutan, dia bela di kijang. Kan, bela di kijang, lepas tu dia membesar. Bila dia besar, dia tengok alam, dia perhati alam apa semua lah, kali dia sembah Tuhan yang Maha Esa. Cuma dia tak tahu cara nak sembah Tuhan. Tapi dia yakinlah Tuhan ni ada, Tuhan ni Esa, Tuhan ni Maha Berkuasa, Maha Bijaksana dan sebagainya. Apa the moral of story? Manusia ni, kalau dia duduk seorang-seorang, dibiarkan tanpa ada pengaruh asing, tanpa ada pengaruh rakan sebaya yang jahat, tanpa ada pengaruh syaitan. Ini atas konsep tanpa pengaruh syaitan lah. Ini eksperimen, philosophical eksperimen pun lebih kurang macam scientific eksperimen juga. Kan, bila mereka nak anggarkan kelajuan cahaya, mesti dianggarkan dalam vacuum kan. Jadi kita pun kalau nak buat eksperimen, philosophical eksperimen, kena anggarkan vacuum jugalah. Maksudnya tak ada setan, tak ada apa. Berdasarkan fitrah manusia itu sendiri, dengan akal dia yang waras, dia akan percaya Tuhan itu Esa, satu, tunggal, Maha Berkuasa, Maha Bijaksana. Cuma akal takkan dapat capai cara nak sembah Tuhan. Yang ni perlu kepada wahyu. Kan? Jadi kita kata akal ni secara asasnya manusia ni kalau dibiarkan tanpa ada pengaruh luar, maka dia akan mentauhidkan Allah Ta'ala. Dia akan pilih yang baik-baik. Dia akan pilih Islam. Itu makna kullu mauludin ma min mauludin illa wa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Nabi kata kal bahimati tuntiju bahimatan jam'a. Nabi kata mak bapak lah yang menjadikan anak dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Maksudnya apa? Orang jadi Yahudi, Majusi bukan sebab fitrah, sebab taklid nenek moyang. Kalau kita tanya dia betul-betul, dia kata, dah saya macam ni, mak bapak saya besarkan saya macam ni. Tapi tanya dia, you ada tak qana'ah nafsiyah? Ada tak penerimaan dalaman dalam jiwa you yang 1 tambah 1 tambah 1, 1? Ada. Trinity kan. You pergi gereja, you nampak terang-terang gambar dia. Sekok berorang merpati, 1 orang tua, 1 budak muda. Kan? Tuhan, 3 tu. Bolehkah you kata ni 1? Bentuk pun lain. Kan? Tuhan bapa, orang tua, duduk belah kanan. Kan? Duduk belah kiri arash. Kan? Yang Nabi Isa, rambut pirang, mata biru. Kan? Duduk di belah kanan. Lepas tu atas kepala mereka tu ada burung merpati dekat kepak sayap. Holy Ghost. Ruhul Qudus. Kan? 3 ni. Tuhan yang 1. Tuhan yang 1 mai kok mana? Hang lukis pun 3. Kan? Tak masuk akal. Kan? Dari sudut waras, tak ada siapa boleh terima benda ni waras. Kan? Tak ada siapa boleh terima benda waras.
Tapi pasal apa? Pasal dah macam tu dia kata nenek moyang kata. Kan? Hanya pertahan agama nenek moyang. Kan? Satu syubhat orang musyrikin yang paling besar kali nenek moyang. Kan? Nenek moyang tak habis-habis. Kan? Itu masalah. Sampai dia berkata pasal apa kita kena tambah Asy'ariyah Maturidiyah ni? Pasal inilah sahaja yang nak menjamin adat nenek moyang kita diterima. Nenek moyang juga. Kat tu punca. Agak ada apa pun. Kan? Itu je masalah dia. Ta'assub nenek moyang. Tapi Tuhan kata, anittabi' millata Ibrahim. Kan? Ikutlah agama Ibrahim. Ibrahim tu pak yang betul. Nenek moyang hak paling tinggi saya Nabi Ibrahim. Buat tak mau ikut. Kan? Jadi itu masalah orang musyrikin ketika itu. Dan sampai hari ni lah. Sampai hari ni. Jadi manusia ni, Tuhan bagi kemampuan untuk dia berfikir. Kemampuan untuk dia melihat dan mendengar dan dia boleh proses apa yang dia dapat dengan panca indera dia. Dan dia boleh buat kiasan. Apa yang dia tak dapat dengan panca indera dia boleh faham. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan mereka yang tak guna panca indera, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ni lebih teruk daripada binatang. Binatang dia tak boleh proses apa yang di luar dia. Pernah tak kalau kita kucing kita kan, kita biasa bagi dia makan hak mahal-mahal. Lepas tu ada satu bulan tu sesak kita beli Friskies. Hak biasa saja. Pernah kucing tu komplain kita dia tak mau makan. Dia kata ambil makan murah bulan ni. Tak ada Boh pi apa pun dia makannya. Kan? Ataupun kita bagi dia makan nasi dengan ikan goreng. Biasa duk bagi ikan goreng yang ikan siakap dengan nasi beras basmati. Nasi lemak beras tu. Kan? Tiba-tiba itu kita bagi beras patah biasa aja. Kan? Beras kincan ya. Kan? Dengan ikan termenung. Ada kucing tu tolak tak makan? Tak ada. Dia bukan tahu apa depan mata dia makan lah. Lauk kita pun dia panjat ambil. Kan? Bukan dia reti. Manusia ada. Manusia dia tahu ni makanan dia, tu makanan kawan dia, tu orang jiran punya, ni dia punya. Kan? Dan dia boleh teringin. Hak 30 tahun lepas dia bisa makan. Duduk tak duduk. Dia boleh teringin. Ya Allah Rabbi. Kan? Tiba-tiba dia teringat. Kan? Pasal apa dia boleh teringat? Pasal dia ada memori. Kan? Dia ada ingatan. Dia boleh ingat balik. Kan? Kawan lama-lama dia. Kan? Kita tengok orang dekat-dekat nak mati. Dia sebut teringat kawan dia. Hak nu kita jenuh percari. Tak mana duduk. Entah hidup. Entah mati. Kan? Dia teringat. Flashback. Memori tu datang. Kan? Binatang tak ada macam itu. Kan? Ikan salmon pun. Dia boleh pergi balik tempat yang mak dia bertelur je. Dia tak boleh pergi tempat lain baru. Kan, kot dia kata, tempat tu dah rosak lah, kita pindah ke tempat lain. Tak ada. Dia Tuhan set macam itu je. Pergi balik gitu je. Kan? Manusia dia boleh pindah rendah. Kan? Dia boleh tukar tempat. Itu hebat manusia Tuhan bagi. Jadi kalau dia tak guna panca indera yang Tuhan bagi ni, ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Ghafilun. Lalai. Tak guna panca indera. Tapi poin dia kot mana pun kita kena ingat bahawa masyiah kita ini adalah ciptaan Allah Ta'ala. Allah yang bagi. Jadi sebagai tanda syukur kita kepada Allah, kita kena guna apa yang Tuhan bagi pada keredaannya. Pada benda yang dia reda, pada benda yang dia suruh. Itulah kesimpulan daripada penghujung ayat ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita manfaat dan رضانا kepada kita. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.